kepada grup Gubernur Iman, tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz yang akan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, para shadiqin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kita dan majlis dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa ba'd. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ni, yang bahagia Puan Amnira Suhana. Tidak lupa juga kepada Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI, Puan Nurini Mukhtar dan semua yang terlibat di dalam menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita walau di mana sahaja kita berada, termasuk yang berada di Malaysia, yang berada di Brunei Darussalam, ataupun yang berada di mana-mana tempat sekalipun yang sedang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan majlis ilmu ni juga menjadi penyebab kebaikan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia, sahabat baik kita, pasangan kita yang telah pergi meninggal dunia terlebih dahulu. Mudah-mudahan menjadi istifadah di atas majlis ilmu yang kita anjurkan pada malam ni, menjadi kebahagiaan kepada mereka di atas kesolehan-kesolehan yang dilakukan oleh adik-beradik ataupun anak-anak ataupun pasangan yang menyertai program pada malam ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita, iaitu pada halaman yang ke-3, 93. 33, halaman 33 Ustaz. Ustaznya muka surat 13. 13. Kat mana? Mula kat mana? Yang muka surat dari 33 ni Ustaz kena mula dekat sini ya. Maka mati bapaknya. Maka mati bapaknya. Dia daripada atas tu yang jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Dan kata Imam Al-Ghazali adalah seorang lelaki keluar ia kepada musafir dan menjanji ia dengan isterinya. Bahawa jangan turun dari rumahnya tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Dan adalah bapa perempuan tu pada tempat yang di bawah itu bakal sakit. Dan ia menyuruh oleh perempuan itu pada Rasulullah. Yang bapak dia meninggal tu Ustaz. Bapak dia meninggal dan isteri dia tak boleh turun. Dia minta pada Rasulullah pun Rasulullah tak bagi turun. Nampak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Dan kata Imam Al-Ghazali, adalah seorang laki-laki keluar ia kepada musafir dan berjanji ia dengan isterinya bahawa jangan turun daripada rumahnya tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu, maka sakit ia, maka menyuruh oleh perempuan itu kepada Nabi SAW minta izin pada turun
kepada mendapat bapaknya itu, maka sabda Nabi SAW. Ini cerita seorang isteri yang merupakan ketaatan kepada suaminya, maka dituntut oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Nabi suruh minta izin walaupun keadaan mak ataupun ayah kepada isteri yang sakit. Dia nak pergi tengok, boleh ke tak boleh, atas izin suaminya. Sampai macam tu sekali, sedangkan itu mak dan ayahnya, mak dan ayah si isteri itu tersebut. Jadi itu pun kena minta izin kepada suaminya. Maknanya ini satu benda yang Allah nak bagi tahu pada kita, Nabi nak bagi tahu pada kita, agama kita nak bagi tahu kepada kita, isteri itu di atas tanggungjawab suaminya. Suaminya tu powerful. Tetapi masih ada lagi saluran-saluran yang boleh mereda ataupun meredakan suami atas perbuatan isterinya. Tak adalah terlalu apa tu, bukan mencengkung, mencengkam, Mengongkong. mengongkong. Dah tak jumpa dah bahasanya ya. Jadi dia tak adalah mengongkong sangat kan. Tapi setakat hari ini suami kita okey lah kan. Suami kita semua okey-okey semua, insya-Allah. Suami orang-orang yang duduk dalam ni semua baik-baik, insya-Allah kan. Semua soleh-solehah, soleh-soleh semua. Mudah-mudahan ya, insya-Allah. Okey, kemudian maka sabda Nabi SAW, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu itu, maka ditanamkan orang akan bapaknya itu padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya dan tiada melihat ia akan dia. Maka setelah itu menyuruh Nabi SAW kepadanya, mengkhabarkan akan dia bahawa sesungguhnya Allah SWT telah mengampun bagi bapaknya itu sebab taat bagi suaminya. Tu dia. Apa maksud? Isteri ni nak pergi tengok ayah dia meninggal kan. Isteri ni nak pergi tengok ayah dia meninggal, mak dia meninggal kan. Mak dia meninggal, suami tak bagi. Di atas ketaatan si isteri tu kepada suaminya, redha lah walaupun mengalir air mata ni tanpa diduga kan. Mengalir air mata ni tak boleh nak tahan dah, keluar air mata ni sebab suami tak bagi. Dia nak pergi tengok mak dia nak pergi tengok ayah dia meninggal, pun tak bagi macam tu. Sampai macam tu sekali teruk lah. Payah. Suami macam tu lari lah kan. Kita kalau macam tu lari kan, lantak pun nak jadi. Tu mak aku, tu pak aku. Pak Hang jaga betul-betul, mak Hang jaga betul-betul. Ni mak aku, pak aku. Hang jangan buat macam-macam. Aku bagi kata dua je dekat Hang. Tu kita nama macam tu kan. Jadi maknanya kalau begitu punya ketaatan sekalipun yang diberikan kepada suaminya, maka menjadi penyebab di atas ketaatan seorang isteri itu kepada suaminya, maka menjadi penyebab Allah mengampuni dosa ibu dan ayah si perempuan itu. Masya Allah. Sebab itu maksudnya apa ni? Maksudnya segala amal soleh seorang perempuan, seorang isteri terhadap suaminya, sekiranya suaminya redha kepada dia, boleh menjadi penyebab amal soleh isteri tersebut yang mentaati suaminya, menjadi penyebab Allah ampun dosa ibu dan ayahnya. Masya Allah, hebat. Mana nak cari agama macam ni? Mana nak cari pahala yang hebat macam ni? Mana nak cari kemuliaan agama kita sampai hebat macam ni punya ganjaran? Taat pada suami je boleh menjadikan amal-amal kebaikan kita itu diberikan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Mak ayah kita tak tahu dosanya apa dulu, kita tak tahu. Ayah kita dosa dulu apanya, kita pun tak tahu. Dan mak kita dulu dosanya apanya, kita pun tak tahu. Disebabkan dengan kita tu sebagai anak, sebagai isteri pada suami kita, kita taat suami kita, maka Allah menjadi penyebab ketaatan seorang isteri itu menjadikan kebahagiaan kepada ibu dan ayahnya. Maksudnya ini keistimewaan orang yang berkahwin. Keistimewaan orang yang berkahwin, sehingga penyebab ganjaran pahala ibu ayahnya terletak pada suaminya. Ya Allah. Jadi maknanya untunglah orang yang berkahwin dan untunglah orang yang berada di dalam suasana environment keampunan Allah dan keredaan Allah kerana ketaatan kepada suaminya. Masya Allah. Kalau suami itu tak bagi pergi, berdosa tak suami itu? Tak berdosa. Tak berdosa.
Tak berdosa suami tu. Walaupun muka dia kering je. Muka dia kering je. Kita pun tengok dia, aku tengok muka kau ni sama macam biskut kering je. Kau jangan buat main-main dengan aku. Kita cakap dalam hati je lah kan. Kita tak cakap kat dia. Sebab apa? Sebab dia tak bagi kita tengok mak ayah kita. Mak ayah kita sakit, dia tak bagi kita tengok. Sabar je lah. Itu cerita dia. Jadi, walaupun suami tak bagi, kita mentaati suami kita pun dapat pahala kepada ibu dan ayah kita. Bahkan menjadi penyebab mereka itu dibebaskan daripada siksaan. Masya Allah. Tahniahlah ya, kalau dalam ni ada isteri, para isteri yang hebat-hebat, yang selalu taat pada suaminya, yang selalu sabar dengan suaminya. Tahniah saya ucapkan. Tahniahlah. Tapi susah kan. Susah tau benda ni. Benda ni susah kan. Benda ni susah. Nangis bucu katil, main apa? Main punjuk bantal tu. Bucu bantal tu. Gede. Tidur je lah. Kau pekuk lah muka kau tu. Pekuk lah, menangis lah dalam bantal tu puas-puas. Kau menyerik lah puas-puas dalam bantal tu. Suami dia kata, kau nak menyerik lah. Aku takkan bagi. Kenapa abang tak bagi sangat ni? Kenapa? Cuba you beritahu kat I. Kenapa you tak bagi I pergi? Yang tu siapa mati tu? Yang mati tu siapa? Mak ayah kita. Bukan siapa-siapa pun. Bukan siapa-siapa. Mak ayah kita pun dia tak bagi. Astaghfirullahaladzim. Apatah lagi kawan-kawan kita punya mak dan sebagainya. Itu cerita. Jadi maknanya, nampak tak dia punya status agama kita meletakkan sesuatu kelebihan tu? Kelebihan kepada siapa? Kelebihan kepada para suami. Kalau ada dalam ni para suami, tolonglah jangan guna jangan guna benda ni untuk nak mencengkam perasaan isteri tu supaya tak dibebaskan. Bebaskanlah mereka, kesian dia. Kejam suami macam tu Ustaz. Tak kejam. Yang tu memang dia punya peluang. Bukan peluang. Dia punya status dia. Dia punya pendirian dia. Pendirian yang diizinkan oleh Allah SWT, yang diizinkan oleh syarak kepada dia. Jadi dia boleh buat macam tu. Tetapi taklah macam tu, mudah-mudahan. Orang Malaysia kita tak ada lah macam tu. Payahlah cari macam tu. Kalau ada pun, mungkin dalam 10,000 tu seorang je. 10,000 seorang je. Kalau ada. 10,000 bukannya 1,000. Kalau ada pun 10,000 seorang je ada pun yang itu. Tu pun jenis yang tak semayang kot. Mungkin kot. Kalau dia jenis semayang, dia bagi insyaAllah. Dia pun masalahnya dia pun pergi sekali. Dia pergi, jom layang, kita pergi tengok. Dia pergi tengok ayah kita meninggal, jom kita pergi tengok ayah you meninggal ya. Jom. Dia pula yang lebih-lebih daripada isteri dia. Sebab pak mertua dia meninggal, sebab ayah mertua dia meninggal, sebab mak mertua dia meninggal. Dia pula lebih-lebih lagi. Dia pula tolong mandi mak kita, ya Allah. Dia pula tolong mandi ayah kita, ya Allah. Padahal bukan ayah dia pun. Abang kita pun tak buat macam tu. Tetapi suami kita lebih hebat daripada abang kita. Tu hebat lah suami. Kalau suami macam tu. Kalau suami macam tu, kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, layanlah suami. Kalau suami baik punya macam tu, buat baiklah dekat dia. Sebab mak kita, ayah kita meninggal, mak kita meninggal, dia lebih sayang, seolah-olah dia punya jasa dia last kali tu, sebelum ayah kita meninggal, sebelum mak kita meninggal, dia tu, dia korban habis segala-galanya untuk ayah kita, mak kita yang sedang meninggal tu. Dia boleh gadai masanya, dia boleh menidakkan segala-galanya untuk dia nak penuhi masa kepada mak ayah kita. Abang kita pun tak buat macam tu. Adik kita pun tak buat macam tu. Dia buat. Maknanya itu suami istimewa. Adalah bersebab kalau tak diizinkan. Kalau tak dengan dia sendiri, duluan lagi. Betul. Betul. Tapi tengoklah. Dia ada sebab dia. Tapi jarang jumpa. Cari hati kalau dapat pasangan itu. Cari hati. Cari. Yang dulu bercinta bagai nara sangat. Tak ada nak pilih pun betul-betul. Nah dapat. Sayap.
Memanglah sayang. I sayang you yang. Memang you sayang I takkan bagi kat you untuk pergi menziarah ayah you sebelum I takut. Cair. You sayang I, sayang. Tapi I tak bagi you nak pergi ziarah mak you meninggal. Ambil. Sayang melayang lah macam tu. Okey, terus. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isterinya, kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Nampak tak? Dia kata apa? Daripada adat yang mesti atas isterinya, kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Dia sayang suaminya. Suaminya buat apa pun semua dia suka. Bang, abang buat apa tu? Abang tengok bola ni, Liverpool lawan Manchester United. Ya ke? I suka lah you tengok bola. Boleh? Macam tu. Payah ha? Tengok bola tak heran start. Lainlah kalau dia tolong masak kan. Dia tolong mengemas rumah. Dia tolong saja. Kebetulan cuti. Dia tolong. Kebetulan cuti typhoon. Dia pun tolong lah. Dia pun tolong isteri dia, tolong masak. Dia kata apa, yang hari ni birthday you kan, tak apa you duduk diam-diam. I masak untuk you. Cewah. Orang perempuan, kalau suami ni try, bukan try lah. Dia buat satu benda yang gempak sekali. Contohnya birthday isteri. Suami masak. Dia kata apa, you relax. Hari ni birthday you, I yang masak. Daripada awal sampai malam. Masak lah. Isteri dia punya puji meleret tak habis-habis. Dia kata sedapnya you masak. I tak pernah rasa you masak. Tiba-tiba you masak malam ni, you masak hari ni. Tak sangka lah, ya Allah, seronoknya. Jadi maknanya apa? Kebertuahan. Namanya apa? Kebertuahan tu ada. Dia kata betuahnya dapat suami macam ni. Ingat sampai ke hujung nyawa. Tu dia. Jadi maknanya seronok dia. Gembira hati dia. Berbunga-bunga hati dia. Makan pula. Kenal pula dengan selera dia. Ya Allah, pandailah masaknya. Ya Allah. Dia puji meleret. Makan tu baru satu sudu. Puji tu dah bersudu-sudu dah. Makan baru satu sudu, dah rasa sedap. Sekali cedok yang bawah sekali, masin. Terus tak jadi. Terus tak jadi apa? Terus tak jadi nak puji. Dia pergi makan yang atas. Atas tu sedap lah sebab tak kena garam. Dia makan atas. Sedapnya memasak. Sekali cedok daripada bawah, kena garam seketui tu. Tak hancur lagi garam tu. Terus batai pujian. Apalah masak ni. Tapi orang lelaki kalau masak memang sedap. Sedap kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Tetapi insya-Allah. InsyaAllah. Itulah orang kata apa. Kejutan-kejutan di dalam rumah tangga tu mesti ada. Mesti ada juga. Jangan sama sampai suami boleh detect. Kalau birthday aku mesti jadi macam ni. Kalau isteri pun boleh detect. Kalau birthday aku mesti macam ni. Mesti macam ni. Buatlah satu kejutan sikit. Macam tu. Suami balik kerja, dia masak hari ni start sedap. Suami, Masya Allah sedap. Masya Allah kan. Jadi maknanya untunglah. Okay. Jagalah suami elok-elok kan. Janganlah bagi terasa hati dia. Kesian dia. Sebab tu syarat kita kata apa? Lazimlah bagi kita menyukai apa yang dibuat melalui kasih sayang kepada kelakuan suaminya dan memeliharakan ia akan harta suaminya sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Mana jagalah harta dia elok. Waktu dia ada pun jaga, waktu dia tak ada pun jaga elok. Kan? Jagalah. Jaga baju dia, iron elok-elok siap-siap kan. Jaga pakaian dia, jaga minum dia, jaga tempat tidur dia, jaga keperluan dia, jagalah. Tak payahlah dia sebut baru nak siap, tak payah. Cuba siap, lengkapkan siap-siap. Dia nak pergi kerja, hari ni cuti Taiwan, besok dia nak kerja. Dia dah fikir dah sampai hari Jumaat. Abang aku nak pakai baju apa? Nak pakai baju ni, okey. Lepas tu hari Jumaat dia nak pakai jubah, dia nak pergi sembahyang masjid. Okey, lepas tu dia balik malam Jumaat, kemudian dia nak pergi sukan, siap baju sukan. Siap. Dia tahu dah jadual suami dia tu. Sebab dia bukan baru hidup sehari, dia dah hidup berpuluh-puluh tahun dah. Kan? Jadi maknanya
paham itu. Di dalam bahasa Arab disebut saqibil ilmi. Apa nama? Saqibil ilmi. Apa maksud saqibil ilmi? Bermaksud terdahulu faham. Maksudnya apa? Dia dah boleh baca lah. Kalau hari Sabtu Ahad suami dia nak buat apa, dia dah tahu lah. Suami saya selalu start kan. Suami saya kan hari Sabtu kan selalu dia pergi jogging. Iya ke? Oh ya ke? Lepas tu kakak buat apa? Saya selalu siapkan kasut dia, bubur stokin siap-siap dalam kasut dia. Kemudian seluar tracksuit dia saya dah sediakan dah baju dia nak sukan pun saya dah siap dah. Saya gantung siap-siap Ustaz. Oh bagusnya. Ya Allah betul lah dapat isteri macam tu ya. Ni puas suami cari. Mana aku punya seluar, mana aku punya baju. Hari tu semua gelabah. Dah jadi macam apa? Dah jadi macam serangan daripada immigration. Masuk cari pendatang-pendatang tanpa izin tu. Serongkah habis. Cari tak jumpa. Apa yang tak jumpanya? Stokin. Stokin tak jumpa. Teruk lah macam tu. Teruk lah. Apa. Ni saya cerita tak ada kena-mengena dengan. Saya cerita ni cerita berdasarkan dengan aduan-aduan yang sampai ke telinga saya lah. Sebab saya kan duk terima pengaduan-pengaduan orang yang duk cerita tentang masalah-masalah keluarga ni. So kita ambil teknik benda-benda yang mereka cerita tersebut untuk kita nak ulas balik, nak bagi teguran kepada pasangan-pasangan yang mengadu tentang keluarga ni. Jadi saya cerita ni bukan tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa yang dalam ni, tak ada kena-mengena dengan saya cuma nak menceritakan tentang apa yang diadukan oleh orang kepada saya. Jadi saya kongsi-kongsikan supaya tak nak jadi benda-benda yang tak baik, benda-benda yang membakar semangat di dalam membakar semangat kita supaya tidak terbenanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Biarlah bakar semangat untuk bahagia. Jangan bakar semangat untuk tidak membahagiakan keluarga. Okey. Kemudian, dan kasih sayang ia dengan segala kerabat suaminya. Sayanglah. Keluarga-keluarga suaminya tu sayang semua. Sayang kakak dia, sayang adik dia, sayang abang dia. Sayang semua. Dengar, abang you pergi umrah ya? Ya Allah, dia ada duit ke nak pergi umrah tu? Tak tahulah. Tak apalah, ambil duit, bagi kat dia sikit, sedekah sikit. Masya Allah. Baiknya. Baik sangat Tu anak kakak you yang sulung tu mengaji mana? Dia kata anak sulung saya ni mengaji Universiti Teknologi Petronas. Oh ya ke? Dia ambil bahagian apa? Engineering. Oh ya ke? Engineering apa? Oil and gas. Masya Allah. Dia ada duit ke? Dia pun duk cari juga sponsor tu tak jumpa. Tak apalah, ambil. Nanti I transfer 3,000 untuk yuran dia. Ya Allah. Nampak? Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan suaminya, dia pelihara juga. Dia ambil tahu. Ni suami dia cerita. Kakak I tu, anak dia tu ada 12 orang. Okay. Tak tahulah anak dia yang nombor 5 tu nak pergi mengaji Al-Azhar. Betul? Tu lah duk cari bantuan lah, nak bagi beli tiket lepas pi. Tapi tak ada. Dia isteri dia kata apa? Padam kau pergi mengaji buat apa jauh-jauh, mengaji lawan Malaysia lah, bagus, senang boleh dapat PTPTN. Pandai cari penyakit, tanggung lah sendiri. Dia pergi bagi ayat tu. Ayat tu slow bunyi, tetapi seolah-olah macam pukul tu menggunakan pelepah kelapa, pukul, tapi slow pukul. Sakit kan? Tapi kena ke hati tu, ya Allah, menyirap di dalam hati. So, janganlah macam tu. Jangan macam tu. Okay. Ambil tahu tentang family dia. Dia ambil tahu tentang family kita. Tenanglah macam tu. Seronok macam tu hidup. Ini dia cerita pula ni, anak saudara saya mengaji di UK ni dalam keadaan runsing ni, duk bergaduh, suami isteri duk bergaduh ni. Tolong Ustaz, doa Ustaz. Tolong Ustaz, you bagi nasihat supaya mereka ni bahagia balik. Kesian kat diorang ni, dah kahwin 4-5 tahun tetapi tak dapat anak lagi. You tolong bagi nasihat. Tolong benda-benda ni. Kemudian, dan kasih sayang akan segala anak suaminya pun kena sayang juga. Okay? Dan memeliharakan ia daripada memaki anaknya, dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suaminya. Memelihara daripada melawan perkataan suaminya. Jangan lawan kata suami.
Kan? Kalau kita nak balas balik apa yang suami cakap tu yang kita tak setuju, cuba gunakan istilah maafkan I. Maafkan saya, sorry. Gunakan perkataan tu dulu, lepas tu baru balas balik cakap. Jangan terus cakap, balas dan pangkah terus apa yang dia cakap. Jangan. Nanti dia seolah-olah macam, dia rasa macam dia ditolak segala pendapat dia. Boleh kan? Dengar dia bercakap, terus seolah-olah macam kita setuju apa yang dia cakap tu. Kita kata apa? Pandai abang cakap ya, betul abang cakap tu, cuma bang, sorry I cakap nampak tu? Sulam tu, sorry I cakap. Bang, cuma abang cakap tu, kalau abang sebut yang ni sikit, cantik dia betul, iya ke? Betul lah, you yang betul lah. Jadi maknanya, dia pun tak rasa bersalah. Dia pun tak rasa macam ditolak kata-katanya. Tetapi kalau kita terus blame dia, kita terus pangkah dia, kita terus hantam dia, dia kata, ush, kau yang tu pun kau nak titik kat aku tau. Kau nak pangkah aku macam tu je. Tak lagi dia nak darah. Dia nak darah, dia nak sorot, dia nak dia punya temperature dia tu habis. Itu bahaya. Itu tak mau. Tak mau. Benda-benda macam tu mohon sangat-sangat dihindarkan dalam hidup berkeluarga. Cakap yang baik, raib apa yang dia bercakap. Termasuk para suami pun sama. Raib si isteri cakap tu. Dia kan suka mengadu. Dia mengadu habis semua. Kita tak jumpa sehari, kita tak jumpa 2 hari, kita tak jumpa 5 jam. Dia cerita habis. Dia kata, you dengar je, you. Kenapa? Dengar. Dia suka kita jadi pendengar setia dia. Dia suka dengar. Dia suka kita dengar apa yang dia cakap. Dengar. Okay. Dengar je lah. Dengar. Biar dia letih habis cerita tu, lega dia. Sebab dia di rumah dia tak ada nak sembang dengan siapa-siapa. Kita lah saluran dia untuk dia nak meluahkan apa yang ada yang dia duduk simpan selalu ni. Kita dengar. Jadi pendengar setia kepada dia. InsyaAllah isteri suka kita. Dengar. Okay. Tadi kan kucing I tu, dia masuk. I dah tolak pintu, jangan masuk. Dia masuk juga. I nak tengok kaki dia tu macam nak kena sepik dah. Kaki dia tu macam nak terkapit dah. Tapi I tolak dia balik. Oh ya ke? Oh, lepas tu macam mana? Dia cakap I. Dia cakap, mana tangan? Tengok, oh sakit ni. Dia sakit ni. Oh Allah, kesini. Rai dia. Dia suka macam tu. Dia suka macam tu. So layan lah ya. Sebab itulah makhluk yang paling istimewa yang Allah ciptakan kepada kita. Untuk apa? Melengkapi kehidupan kita di dunia ni. Macam tu. Layan je lah. Layan. Dia memang suka bercakap kan. Dia memang suka bercakap. Makhluk tu memang suka bercakap. Sekian dia maklumkan. Makhluk mana Ustaz? Entahlah. Entah. Okay. Terus. Sekarang ni kan Google Meet ni dia ada ikon ni lah. Ikon gelak-gelak ni. Saya tahu ikon apa ni. Macam-macam lah dia nak boleh terbang macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Macam. Ya Allah. Cuma pakai main lah. Bukan makhluk bumi Ustaz. Bukan makhluk bumi. Okey terus. Dan sabda Nabi SAW, bermula yang lebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu apabila ada ia duduk dalam rumahnya. Itu dia. Orang perempuan ni nak dapat rahmat, dia duduk rumah, dapat rahmat Allah. Duduk di rumahnya. Dan bahawa sesungguhnya sembahyang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal daripada ia sembahyang di dalam masjid. Sembahyang di rumah tu lebih baik. Sembahyang di rumah, seronok sembahyang di rumah. Dia ada partition dia untuk solat. Dia ada bahagian dia untuk solat. Dia ada tempat dia untuk solat. Solat dia. Tengok tikar sejadah dia, ya Allah. Dengan span dia, ya Allah. Dengan tinggi dia, dengan lembut dia, ya Allah. Tempat dia sujud tu. Orang perempuan kan suka macam tu kan. Dia suka benda indah-indah ni. Jadi dia semayang pun dia nak tikar-tikar sejadah yang indah-indah. Biar dia sujud tu, tenggelam habis semua. Dia nak macam tu. Tenggelam. Dia beli kain sejadah ni lofa, dia beli kain sejadah apa lagi. Macam-macam lah. Macam-macam jenis kan ada sekarang ni kan. Masya Allah. Suka dia. Itu yang dia semangat nak semayang rajin tu kan. So galakkan kepada dia. Kalau dia minta kan, kalau dalam ni ada para suami, kalau isteri minta, bang, I nak beli kain sejadah yang mahal tu, I teringin sangat. Yang boleh ada kursi sandar tu.
Yang boleh bersandar tu. Dia letak yang tu, kemudian dia boleh lipat belakang tu, boleh duduk macam tu. Dia kata, saya nak yang tu abang, sebab nanti kalau I selepas maghrib, I tak ada buat apa, I nak sandar. Nak sandar nak buat apa? Dia kata nak sandar, nak baca Quran, nak zikir, boleh santai-santai. I suka macam tu sebab I kan sembahyang di rumah tu kan afdal bagi I daripada sembahyang di masjid macam you. Okeylah. Okey. Raikan dia je lah ya. Raikan je. Raikan je, insya-Allah. Okey. Terus. Dan bahawa sesungguhnya sembahyang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam masjid, dan sembahyang di tengah rumah itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam serambi rumahnya, dan sembahyang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. So sembahyang di mana? Lagi dalam rumah lagi bagus. Maksudnya apa? Sembahyang di depan tu bagus dah. Dalam bilik lagi bagus. Bilik je senang, sembahyang tepi katil. Lepas habis sembahyang, landing pula. Landing kan? Tidur. Balik tengok, mengeruh pula. Oi, tak sembahyang lah. Tak sembahyang. Tak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib dah. Isyak belum. Pukul berapa dah ni? 10.30. I terlelap. Terlelap pula. Terlelap apa? Ya Allah, kesian. Kesian. Kalau macam tu kesian lah. Kan? Biarkan dia. Biar dia sembahyang tepi katil lah. Biarlah dia sembahyang tepi katil tu, dia nak hias bilik dia macam mana pun biar pilah kat dia. Dia nak berasap bilik dia tu dengan wangi-wangian lavender ke apa ke, biar pilah kat dia. Dia nak bubuh lampu bling-bling macam disco pun biar pilah kat dia. Asalkan dia bahagia. Asalkan dia apa? Asalkan dia tenang nak sembahyang. Dia sembahyang. Oh. Tenang. Biarlah dia nak baca macam mana biar dah. Macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar. Sebab dia hidup seorang kan, dia nak sembahyang, seorang-seorang dekat rumah. Biar pergi kat dia. Yang si suami jangan duk mengada. Pergi sembahyang masjid. Tu ceritanya. Suami sembahyanglah di masjid. Suami sembahyang di masjid. Sebab afdal suami itu sembahyang di mana? Di masjid. Afdal suami sembahyang di masjid. Tetapi sekali-sekala sembahyanglah di rumah supaya mendidik isteri. Didik apa? Barulah isteri itu rasa terpimpin. Barulah isteri itu rasa dipimpin oleh suaminya. Dia sembahyang. Suami dia sembahyang. Allahu Akbar. Suaminya diploma IT je. Suaminya apa? Diploma IT. Isteri dia diploma tahfiz. Kan pelik kan? Ganjil kan? Suami dia sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri al-hafizah tu. Tu al-hafizah tu isteri dia tu, bukan al-hapus. Isteri dia al-hafizah. Dengar suami dia baca. Habis waladhdallin amin, suami dia pun baca surah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dia dengar, masya-Allah. Dia hafal pula surah baru bagus suami aku ni. Taklah bacanya qul huwallahu ahad je. Taklah bacanya qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa kepala ekor dia. Taklah bacanya inna a'tayna. Dia baca pula surah baru pula, apalah nak jadi malapetaka apa pula lah surah yang baru ni. Tak jumpa kepala ekor juga surah lain pun, ya Allah. Macam mana terimalah seadanya. Janganlah marah dia. Itulah, you ni kena menghafal. You ni kena dengar betul-betul. I kena kata, dah kalau you nak hafal, jumpa I. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Pujilah dia atas usaha dia, walaupun 2 ayat je dia ingat daripada 6 ayat. Dia ingat 2 ayat je daripada 6 ayat. Syukurlah. Syukur. Ya Allah. Okay. Terima kasih kat dia. Kata bang, you baca tadi Masya Allah sedap gila bang. Walaupun 2 ayat yang you ingat. Daripada 8 ayat. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin na'imah. You baca macam tu je.
Lepas tu you rokok tu. I ingat yang tu je sebab I baru mula hafal dua ayat tu. Oh iya ke? Tu sebab apa you baca Alhamdulillah? I nak bagi ingat lagi. Oh gitu. So syukurlah ya. Syukur. Setengah isteri, dia kalau suami dia angkat takbir pun dia dah tahu lah lepas ni baca surah apa. Kan? Suami dia baca surah apa dia tahu dah. Daripada takbir. Allahu Akbar. Isteri dia kata, Qul huwallahu ahad, inna a'tainah. Confirm. Suami dia baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cik, kemah. Sila kata, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan aku dah kata. Betul kalau angkat takbir bunyi macam tu memang tahu dah mesti qul huwallahu ahad. Tak percaya nanti tengok bulan Ramadan nanti. Tahulah nanti kan. Baca macam tu, Allah tahu dah. Standard ni aku tahu dah. Tak boleh lari daripada qul huwallahu ahad, tak boleh lari daripada inna a'tainah. Memang standard dia macam tu je. Memang macam tu je standardnya. Dah kahwin dah 20 tahun aku tahulah. Jadi maknanya redha dengan apa yang ada pada dia. Okey. Kemudian, dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya, maka segianya dengan pakaian yang buruk-buruk dan jangan berhiasan dengan memakai pakaian yang baik. Nampak dia kata apa? Kalau keluar daripada rumah pakai pakaian yang buruk-buruk. Jangan pakai pakaian yang baru-baru. Macam boleh setuju? Susah kan? Tak apa pakaian buruk. Maksudnya tak taklah menonjol sangat. Maksudnya janganlah sampai terbeliak mata orang tengok. Maksudnya janganlah sampai orang i'rab pakaian kita tersebut. Maksudnya jangan sampai orang terbeliak tengok pakaian kita tersebut. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Janganlah sampai macam tu. Naya orang dapat dosa daripada kita punya pakaian tu. Itu cerita dia. Faham? Okey, terus. Dan jangan berhiasan dengan memakai pakaian yang baik-baik. Jangan berhiasan pakai pakaian yang baik-baik. Pakai biasa-biasa je. Keluar rumah pakai biasa-biasa. Dalam rumah luar biasa punya pakaian. Luar biasa tu maksudnya apa? Di luar itu biasa, di dalam luar biasa. Dapat minum air pergi kawasan nanti yang suka baca juga. Kemudian dan jangan memakai bau-bauan. Keluar rumah jangan pakai bau-bauan. Kadang-kadang dia tak pakai pun perfume, tak pakai. Cuma bedak dia tu wangi. Pun jadi masalah juga. Bedak wangi. Ada bedak wangi. Ada kan? Dulu kan ada. Sekarang ada lagi. Apa nama bedak wangi tu? Tak ingat nama dia. Estronjo apa nama? Johnson. Johnson. Apa dia? Ashanta. Masya Allah kan. Wangi pula kan. Macam kan. Tak payahlah pakai benda sejuk je keluar. Pakai benda sejuk je keluar, selamat. Masya Allah. Tak payahlah keluar rumah tak payah pakai wangi-wangi. Tak perlu pun sampai 2 blok bau lagi daripada bauan-bauan daripada perfume kita. Tak payahlah. Tu semua tu mendatangkan fitnah. Sebab tu ramai orang perempuan masuk neraka sebab tu. Yang jadi satu hal lagi, orang lelaki suka tunggu orang perempuan. Tunggu orang perempuan sebab apa? Sebab nak bau orang perempuan tu. Pakai wangi. Dia kata wanginya kakak tu. Wangi tu. Tegur pula kakak tu. Wanginya kak ni. Biasalah. Kerja kan. Alamak. Pantang puji. Makan puji pula dia. Okey, itu cerita dia. Jadi maknanya jangan pakai bau-bauan kalau keluar. Jangan ni maksudnya apa? Maksudnya benda yang makruh, benda yang makruh. Tetapi kalau terlampau sangat dia jadi haram. Jadi haram. Okay? Jangan terlampau sangat.
Dia naik lift flat rumah dia tu. Naik lift flat rumah dia. Pakai wangi lah ni. Bedak kat sini semua wangi lah. Semua wangi, rambut pun wangi, free hair dia ada wangi. Kalau dia pakai tudung pun, tudung dia pun semua wangi lah. Semua macam-macam. Semua ambil lah. Janganlah sampai macam tu kak. Oh, ya Allah. Sampai orang naik lift dia orang tutup hidung. Pening kurah kat kau tu. Perfume apa lah mak nenek dia punya pakainya. Janganlah sampai macam tu. Okey, kemudian. Dan sekiranya berjalan ia pada tempat yang sunyi, jangan ia berjalan pada tengah pekan dan pada hadapan. Dia kata apa? Dan sekiranya berjalan ia tempat yang sunyi. Maksudnya apa? Jangan jalan tempat yang sunyi. Jalan tempat. Dan jangan berjalan ia pada tengah-tengah pekan dan pada hadapan orang yang banyak. Jangan jalan tempat-tempat orang yang banyak sangat. Orang duduk tengah melepak, tentulah dia nak jalan. Orang duduk tengah melepak tepi jalan tu, ramai-ramai geng-geng mak-mak motor, geng-geng mak-mak gitar, geng-geng mak-mak jiwang tu duduk ada dekat tu. Situlah dia nak lalu. Sebab apa? Nak cari perhatian orang. Orang tengok dia, dia seronok orang tengok dia. Ya Allah Akbar. Ni umat-umat akhir zaman. Umat-umat akhir zaman. Okay? Serta memeliharakan pula daripada didengar oleh lelaki yang hilat dan akan suaranya. Jangan suaranya tu sampai didengar oleh orang. Duk menyanyi seorang-seorang dalam mana? Dalam pejabat. Dalam pejabat okey lah. Seorang-seorang duduk pejabat dia duduk seorang-seorang. Nak nyanyi seorang-seorang tak apa. Duduklah nyanyi sambil-sambil. As-subahu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafarati. Allah, 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 Allah. Seorang-seorang dia tu, boleh lah. Janganlah dia pergi buat pesta pula kat situ, konsert live, unplug. Konsert live, unplug. As-subahu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafaratihi. Tak payah kak, oi. Tak payah kak, tak payah. Yang tu semua tu malapetaka. Malapetaka dan fitnah akhir zaman. Jangan kak. Okay. So tak payah. Nyanyi seorang-seorang cukup lah. Duduk diam-diam. Nyanyi seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Nyanyilah. Angko berhita tersyalo. Seorang-seorang. Tak payah nak buat konsert ni. Tak payah. Okay. Jadi maknanya, tak payahlah terdedah sangat suara tu kepada khalayak ramai. Macam tu. Okay. Kemudian. Dan memeliharakan pula daripada dikenal oleh orang akan rupanya dan jangan ia hirau sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isterinya itu bahawa jangan ia membanyakkan pergi datang kepada rumah sekampung dan jangan membanyakkan berkata dengan orang yang sekampung dan jangan ia masuk ke rumah sekampungnya melainkan kerana satu hajat yang tiada dapat tiada. Jadi maknanya janganlah dia duduk pergi tawaf satu kampung tu. Taman dia tu semua rumah dia pergi dah. Dia kata rumah yang mana? Oh, rumah yang jalan tu lah. Oh, situ tahu tu. I tahu tu rumah tu. Rumah tu dalam ni macam ni. Dia tahu semua apa perhiasan dalam rumah tersebut. Janganlah macam tu. Pakai minyak wangi tapi suami tak tegur. Takut isteri merajuk. Apakah hukumnya? Hukumnya apa? Suaminya itu meredai di atas perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Suaminya itu mengizinkan isterinya supaya mendatangkan dosa, menghalalkan sesuatu dosa itu namanya apa? Nusyuz. Itu cerita. Menghalalkan sesuatu dosa. Okay? Itu kena jaga. Okay. Jagalah ya. Bahaya benda-benda macam ni. Bahaya. Ya Allah. So kita sebut tadi, janganlah dia pergi tawaf habis semua. Tawaf satu kampung, semua rumah dia sampai. Isteri tak bawa wangian yang dipakai kerana ada masalah hidung. Hidung dia apa? Baru buat apa? Baru buat overhaul ke hidung dia tu. Baru buang dia punya apa tu? Macam saya buat tu, apa nama? Kesedung, baru buang dia punya Sinus. baru buang sinus kan.
Hidung masalah ke sedung. Tu berbahaya. Okay, jadi jangan maknanya. Maknanya apa tu? Maknanya kalau si isterinya tu ada masalah hidung, eloknya tak payah pakai lah. Janganlah sampai masuk ke hidung orang. Nak pakai wangi boleh, jangan sampai ke hidung orang. Pakai bagi sampai ke hidung kita je. Sampai ke hidung kita cukup lah. Sampai ke hidung kita, tak perlu sampai ke hidung orang. Okay. Terus. Sikit lagi nak biar. Dan jangan membanyakkan berkata dengan orang yang sekampung, dan jangan ia masuk ke rumah sekampungnya melainkan kerana satu hajat yang tiada dapat tiada. Dan apabila minta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suaminya masuk ke rumah padahal suaminya tidak ada, maka jangan sekali ia memberi izin akan dia. Tidak. Kawan suami kita datang, dia kata apa? Saya dah minta kepada suami you, I nak masuk rumah you sekejap. Boleh? Jangan diizinkan. Benda macam ni disuruh kepada kita jangan mengizinkan. Jangan mengizinkan. Sebab itu disuruh kepada kita sekalian jangan mengizinkan benda-benda yang sedemikian. Minta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suaminya masuk ke rumahnya padahal suaminya tiada. Suaminya tak ada. Maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia kerana memeliharakan ia akan cemburu oleh suaminya. Supaya jangan bagi suami cemburu. Jangan sampai suami cemburu. Suami kata apa? Siapa datang tadi? I nampak dalam CCTV, I tengok dia pejabat dalam CCTV rumah kita ni. Macam kawan I datang ni. Kawan you datang. Lepas tu dia buat apa? Dia kata you yang bagi masuk. You yang izin. I pun bagilah masuk. Jangan mencuba-cuba. Jangan membuka ruang-ruang penzinaan. Jangan cuba-cuba mengundang murka Allah ke rumah kita. Jangan diselitkan kebahagiaan kita dengan kemurkaan Allah. Jangan dialu-alukan kedatangan marahnya Allah dalam rumah kita. Sebab tu jangan bagi masuk. Kalau dia nak masuk dia di pintu pagar ya. Pagar luar tu, bukan pagar grill rumah kita tu, pagar luar. Pagar luar. Ia ada apa? Zan dia minta beg dia suruh bagi kat saya. Saya ni staff dia. Dia minta puan bagi beg dia kepada saya. Saya nak bawa pergi pejabat. Oh ya ke? Sekejap, tunggu. Boleh saya masuk? Tak boleh, duduk situ je. Tak apa. Situ je. Ambil lah beg. Kita suruh siapa? Kita suruh anak kita pergi hantar tu kat mamak tu. Dia ni staff ayah kita. Pergi hantar. Biar cari jalan supaya tidak bertemu muka lagi bagus. Biar cari jalan supaya tak tengok muka lagi bagus. Jangan sampai duk mendedahkan sangat. Jangan sampai duk menonjolkan sangat. Jangan sampai selalu sangat. Tu pun bahaya. Jadi maknanya biar ada gap dia. Dia ada persempadanan dia sebut. Biar dia. Okay? Supaya apa? Supaya tak cemburu suami. Itu je. Janganlah sampai suami cemburu. Ni duduk sembang-sembang saja. You tahu tak? Bekas kawan I dulu kan. Namanya sekarang. Tak payah cerita. Tak cerita. You tahu tak? Waktu I mula-mula kawan dengan Pak O ni. Tak payah. Tak payah cerita benda tu. Tak payah cerita. Tutuplah buku-buku macam tu. Tak payah buka. Tak payah cerita pun. Tak payah banding-banding. Suami kita yang sekarang dengan suami kita yang lalu. Tak payah banding-banding. Jangan banding-banding. Supaya jangan sampai dia cemburu. Lalah kali dia pun pedak. Dia kata apa? Dia sikit-sikit sebut. Janganlah. Dan lagi hendaklah memadai dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala. Memadai. Allah bagi rezeki pada suami kita tersebut, terimalah seadanya. Kesian dia. Dia cari duit pagi petang siang malam cari duit, ya Allah. Kesian dia. Semata-mata nak merealisasikan apa yang kita hajati. Kesian dia. Tidur sampai berdengkuk bunyi macam singa. Tu karaoke tu kalau dia masuk elemen yang lain. Yang tu lain.
Yang tu lain macam lah tu. Janganlah sampai macam tu. So syukurlah kalau dia setakat berdengkur bunyi macam singa, bunyi macam kucing tu, kira okey lah tu. Senyap je. Syukurlah sikit lah tu. Okey lah tu. Kesian lah kat dia. Jangan sampai bunyi singa, kemudian selip bunyi yang lain pula. Masuk elemen-elemen yang lain pula. Masuk pula lagu pula. Yang tu lain macam. Letih benar tu kan. Kalau letih macam tu, selimut dia pasang aircon suhu 16 Celsius. Selimut dia betul-betul tepuk dia kalau boleh. Tidur yang elok bang. I rasa ni macam berada di dalam peperangan fisabilillah dah ni, sebab you berdengkur punya ni. Janganlah macam tu. Ada, memang ada pun. Itu yang dikhabarkan sampai ke telinga saya. Okay? Sekian dimaklumkan. Dan jangan ia menuntut akan suaminya itu ia sesuatu yang lebih daripada yang didatangkan oleh suaminya. Janganlah minta lebih daripada yang biasa. Kesian dia. Dia kata, bang, I kalau boleh I nak rumah satu bang. Nak rumah satu. Ni rumah ni seronok dah. Cuma I nak satu lagi rumah boleh. La ilaha illallah. Tak apalah yang nanti I fikirlah. Tu yang malam-malam suami letak tangan atas dada tu. Kenapa bang letak tangan atas dada tu lah. I memikirkan you nak rumah kan. Tak apalah I fikir ni. La ilaha illallah. Tetapi ni dia ada tetapi je. Suami yang baik, dia selalunya dia tidak akan mengecewakan isteri dia. Apa yang isteri dia nak, mesti dapat. Dia suka berusaha supaya menggembirakan isteri dia. Dia suka buat. Sebab apa dia suka buat? Sebab dia tahu isteri dia tu selalu berkorban untuk suami dia. Dia tahu isteri dia tu selalu banyak habis masa untuk merealisasikan apa yang ada pada diri suaminya tersebut. Selalu dia buat. Kerja rumah dia buat bagus, TikTok punya. Kan? Semua kelengkapan apa keperluan suaminya semua dia buat TikTok punya. Masya Allah. Takkan suami tak balas balik? Balas punya. Kan? Takkan suami tak ada insting dalam hati dia tu, perasaan untuk nak membalas jasa isteri dia. Kan? Mesti ada punya. Hati kecil tu, mesti ada. Hati kecil tu mesti ada di dalam hati para suami, insyaAllah. Mesti ada punya, takkan tak ada langsung kan. Dan lagi segianya mendahulukan ia akan hak suaminya daripada hak dirinya. Kalau boleh, dia kata, kalau boleh utamakan apa hajat suami kita daripada hajat kita. Dia nak apa? Dia nak baju baru. Jahitlah baju kat dia. Dah memang betul kita kan tukang jahit baju. Jahit baju dia. Tak apalah abang, I jahit baju I dulu ya. Lepas I jahit baju I jahit baju. Jahit dia dulu. Jangan utamakan kita lagi. Utamakan dia dulu. Abang nak pergi mana ni? I nak pergi mengaji kuliah ni. Ya ke? I pun tengah mengaji ni. Tak apa. I utamakan you. Nampak? Utamakan suami dulu. Dan daripada hak segala kerabatnya. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya itu, hendaklah menuntut ia akan kesukaan suaminya itu sekalian perbuatannya, dan jangan sekali-kali ia berbuat khianat akan suaminya dan akan hartanya. Jadi maknanya, jangan buat khianat kepada hartanya. Dan hendaklah pula isterinya itu senantiasa suci badannya dan kainnya kerana menyediakan ia akan dirinya bagi suaminya manakala dikehendak oleh suaminya, nescaya hadir ia padanya. Dan jangan pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya, dan jangan pula menghina-hinakan akan suaminya itu kerana fakir dan miskin. Dan jangan sekali-kali menyakiti akan suaminya pada suatu hal, sama ada perbuatan atau perkataan atau kelakuan. Maka jikalau adalah salah satu daripada yang tersebut itu, nescaya celakalah perempuan yang demikian itu sehabis-habis celaka, dan lagi akan menyesallah ia pada hari akhirat sehabis-habis sesal daripada segala perbuatan yang menyakiti akan suaminya di dalam dunia ini. Maka tiada jua sesuatu faedah kerana bukan ketika itu dan bukan pula waktunya. Dan hendaklah ia berkhidmat akan sekalian pekerjaan di rumah suaminya itu sekira-kira kuasa atasnya. Maknanya apa? Buat setakat mana yang mampu lah ya. Jangan paksa diri. Nak angkat peti air seorang, jangan kau, oi, patah pinggang.
tak apalah demi suami. Tak payah duk demi-demi sangat. Agak-agak je lah. Agak-agak je lah. Okay. Agak-agak je lah. Itu ceritanya. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dekat tu. Cukuplah dekat tu ya. Kita buka soalan. Ada lebih kurang 2 minit kot soalan. Lepas tu kita baca surah Al-Mulk. Ada soalan? Tanda. Muka surat 14. Saya punya muka surat 14. Ada soalan? Tak ada lah. Tak ada soalan canggih. Faham lah tu. Tak ada soalan. Ada soalan, kita baca Al-Mulk lah Ustaz. Okey. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas bacaan doa, bacaan Yasin, tahlil dan sebagainya untuk mak saya semalam. Alhamdulillah mak saya dah selamat dikebumikan pada tengah hari tadi. Dan saya sendiri yang bawa semua daripada sembahyang jenazah, mandi jenazah sampailah ke liang lahat. Saya baca sendiri, saya talqin sendiri. Talqin pun saya tak talqin sangat pun, saya tazkirah saja. Saya ceramah di atas kubur tadi. Jadi saya pun menangis, audien pun menangis, semua pakai menangis, tak apalah. Kita bukan pergi kubur hari-hari pun. Kita nak pergi pun ada benda-benda tertentu yang kita pergi. So time tu lah bagi tazkirah kau yang tadi. Jadi saya pun insaf. Mudah-mudahan yang hadir pun mendapat hidayah Allah SWT. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Siapa yang doakan ibu saya semalam, mudah-mudahan ibu, tuan-tuan, ibu perempuan pun mendapat kemuliaan seperti mana yang didoakan kepada ibu saya semalam. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan muliakan kita sampai ke syurganya. Bahkan kemuliaan yang kita miliki ini ada kesan, ada kemuliaan juga kepada ibu dan ayah kita yang berada di alam barzakh. InsyaAllah. Amin. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa ramai-ramai. Terima kasih semua ya. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan amal-amal soleh kami serta amal-amal kebaikan kami menjadi penyebab ibu dan ayah kami mendapat kebahagiaan di sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur dan senantiasa mentaatimu, ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah kami sekalian, ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu. Redhakanlah kami, ya Allah, untuk kami senantiasa dimuliai dengan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi SAW buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami semua, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hargailah kehidupan kami di dunia ini, wahai Allah, supaya kami menjadi manusia yang memberi manfaat kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami, ya Allah, untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah. Rezekikan kami, ya Allah, untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, ya Allah. Rezekikan kami, ya Allah. Rezekikan kami, ya Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Datangkanlah keafiatan daripada-Mu, ya Allah, buat kami sekalian, ya Allah, agar kami senantiasa sihat di dalam jagaan-Mu, dan senantiasa dalam keselamatan di dalam jagaan-Mu, dan senantiasa dalam peliharaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami semua, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami, ya Allah, pasangan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa hidup dalam keadaan aman, bahagia dan selamat di dunia hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang berada di Brunei Darussalam, yang berada di negara-negara yang lain, wahai Allah. Mudah-mudahan selamat-selamat semuanya, ya Allah, di dalam jagaan-Mu dan di dalam peliharaan-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih GNI. Waalaikumsalam.